Bertemu kembali. Teraju rancang pelbagai inisiatif dan intervensi strategik pastikan 60% pembangunan rangkaian 5G dimanfaatkan usahawan Bumiputera. Jadi untuk perkembangannya kita terus saja lintas langsung dari Parlimen bersama Farhana Azwani Ismail. Silakan Farhana. Ya Miza, unit peneraju agenda Bumiputera ataupun Antaraju merancang pelbagai inisiatif dan intervensi strategik bagi memastikan penyertaan syarikat Bumiputera dalam pembangunan rangkaian 5G sebanyak 60% seperti yang diumumkan oleh Digital Nasional Berhad DNB tercapai. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, inisiatif itu termasuk pelaksanaan dasar carve out and compete kepada projek pembangunan rangkaian sistem 5G. Jelasnya usaha itu akan dikawal selia dan dipantau melalui unit pembangunan Bumiputera serta jawatan kuasa agenda Bumiputera yang dicadang ditubuhkan di DNB. Unit peneraju Bumiputera atau Teraju selaku agensi penyelaras utama dalam pembangunan ekonomi dan sosioekonomi Bumiputera telah pun dilantik sebagai sekretariat dalam mesyuarat Majlis Kemakmuran Bumiputera yang diadakan pada bulan Jun 2021 dan Teraju adalah sekretariat kepada program 5G yang dipunyai oleh dengan izin Special Purpose Vehicle Digital National Berhad. Kurang daripada itu, kita sebagai sekretariat, kita akan bekerjasama dengan DNB untuk memastikan rangkaian 5G ini 60% daripada 11 bilion itu akan diperuntukkan untuk kepentingan usahawan Bumiputera. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tasik Gelugo Datuk Syabuddin Yahaya. Tambahnya, program pembangunan vendor PPV melalui pelaksanaan dalam kalangan syarikat GLC juga akan turut memainkan peranan yang penting membangunkan kapasiti dan keupayaan syarikat Bumiputera. Ini kerana terdapat skop pembangunan infrastruktur rangkaian 5G yang turut melibatkan syarikat GLC seperti Telekom Malaysia Berhad TM berkaitan ketersambungan gentian optik. Dewan juga turut dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menyediakan khemah khas untuk saringan kesihatan bagi pengundi yang dilihat mempunyai gejala COVID-19 pada Pilihan Raya Negeri Melaka nanti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan langkah itu bagi memastikan tidak berlaku penularan wabak sepanjang proses pengundian. Kekangan yang lain ialah untuk membanyakkan lagi saluran-saluran pengundi untuk menjarakkan tiap-tiap pengundi sebelum masuk mengundi sampai ke peti undi. Ini juga diambil kira dan SOP dibuat oleh pihak KKM dan juga MKN. Itu diserah kepada SPR dan SPR akan melaksanakannya. Hingga setakat ini kita lagi belum dimaklumkan apakah jenis SOP yang bakal dilaksanakan untuk pilihan raya di Melaka ini. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjawab soalan tambahan yang diutarakan oleh Wakil Kota Melaka, Khu Poi Tiong. PRN Melaka ditetapkan pada 20 November, manakala hari penamaan calon pada 8 November ini. SPR juga menetapkan hari pengundian awal pada 16 November. Selain itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa Malaysia sentiasa mencari jalan bagi meningkatkan kadar penempatan semula pelarian Rohingya di negara ketiga. Usaha itu termasuk menggesa Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR mempercepat proses penempatan semula pemegang kad UNHCR ke negara ketiga. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar berkata, sejak 18 tahun lalu, Malaysia hanya mampu menghantar seramai 8,312 pelarian Rohingya ke 10 negara ketiga, antaranya Australia, Kanada dan Jepun. Amerika Syarikat menerima jumlah pelarian terbesar iaitu 7,000 orang.
Dalam isu ini, Kementerian Luar Negeri juga sentiasa menyeru pihak ketiga, negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol Status Pelarian 67 untuk berkongsi beban dan tanggungjawab terutamanya dalam menerima lebih ramai golongan pelarian bagi tujuan penempatan semula menerusi platform perbincangan dua hala dan pelbagai hala di peringkat antarabangsa. Dalam perbincangan dua hala antara Malaysia dengan negara-negara yang berkemampuan untuk menerima pelarian Rohingya dari Malaysia, Malaysia sering menekankan isu ini dan berharap agar lebih ramai dapat diterima masuk ke negara-negara berkaitan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil PARI Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Berdasarkan rekod, seramai 200,000 pelarian Rohingya berada di Malaysia ketika ini. Baik, ketika mengulas isu pengiktirafan etnik Rohingya sebagai warga negara Myanmar pula, Datuk Kamaluddin berkata Malaysia komited menyokong usaha komuniti antarabangsa dalam memperjuangkan hak asasi manusia untuk etnik Rohingya. Malaysia sentiasa menyokong usaha-usaha antarabangsa bagi memastikan kebertanggungjawaban ke atas pelanggaran hak asasi manusia dan jenayah kemanusiaan yang berlaku ke atas etnik Rohingya. Sebagai contoh, Malaysia menyokong resolusi Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menubuhkan satu mekanisme yang dinamakan Independent Investigative Mechanism for Myanmar dengan izin bagi mengumpul bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Dan akhir sekali, Datuk Yang Pertua, Malaysia. Pada 1982, kerajaan Myanmar meluluskan undang-undang kewarganegaraan yang mengecualikan etnik Rohingya daripada senarai etnik bertaraf warga negara Myanmar. Dewan hari ini bersidang sehingga pukul 2 petang sahaja dan esok tiada persidangan Dewan Rakyat kerana cuti umum perayaan Deepavali. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Farhana. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus lepas itu.